Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, datuk dan datin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah. Di Nabil Karim wa li ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Bil As-Samad Rabb ya Zal Jalal wal Ikram wal 'izzati allati la turam. Allahumma ya Ghani ya Hamid. Pada saat ini dengan rasa rendah diri kami bermohon kepada Allah taufik dan hidayahnya juga dijadikan majlis ceramah kami pada malam ini dimudahkan segala urusannya. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Allah kurniakanlah kepada kami nikmat kesihatan, nikmat rezeki yang sangat mencukupi, nikmat akal yang cerdik dan kepahaman terhadap ilmu dan faham segala apa yang diceramahkan dan diterangkan untuk membina negara dan umat, lebih-lebih lagi untuk generasi yang akan datang, dan juga untuk negara yang mendapat mencurahkan kepimpinan ke arah negara yang stabil lagi makmur dan aman dan damai. Ya Sattar Ya Ghafar, semoga PRU 15 kali ini dalam keadaan harmoni dan sukses, terutama kepada calon BN di Parlimen Tengah Batu dan khasnya seluruh negara, dan juga beroleh kemenangan yang besar dan dapat menerajuki negara yang pusat di Putrajaya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, semoga dengan doa sebentar tadi majlis perjumpaan dan himpunan kita pada malam ini mendapat keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Bagi meneruskan majlis ucapan kita pada malam ini, kita mulakan dengan ucapan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Wira Dr. Haji Sazali Muhammaddin, Naib Pengerusi Barisan Nasional Parlimen Tangga Batu. Yang berbahagia Datuk Wira, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Jamil selaku pengacara majlis kita pada malam ini. Terima kasih setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Rumah yang berbahagia Datuk Latif Haji Muhammad dan juga barisan jawatankuasa, termasuk Ketua Wanita, Jawatankuasa Cawangan, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang hadir pada malam ini. Begitu juga rakan-rakan pimpinan daripada MCA, Cikgu Tai, Cikgu Lee, Mr. Tanish daripada MIC yang hadir pada malam ini. Yang dikasihi lagi, yang dihormati, yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ali Muhammad, Ketua UMNO bahagian Tangga Batu. Tetamu kita yang berbahagia Datuk Lokman Adam, seorang penceramah yang hebat, kita berikan satu tepukan gemuruh. Jentera di peringkat PDM, JR, pemuda, puteri dan wanita. Tak dapat saya menyebut satu persatu, tetapi tidaklah hilang hormat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan.
Datuk Seri Datuk Lokman, bila kita sampai tadi sebenarnya kita disambut dengan paduan bukan kompang tapi paluan yang gendang yang sangat hebat, yang menggambarkan bahawa PDM ini sudah bersedia untuk mengharungi pilihan raya bagi PRU yang ke-15 ini. Dan khusus bagi PDM Bertamulu ni yang mempunyai bilangan pengundi 4,566 orang, Datuk Seri, saya yakin dan percaya bahawa jentera keseluruhannya telah bersiap sedia. Yang paling pentingnya kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, saya ringkas saja pada malam ini, lama tak jumpa tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Dulu 2013 saya bertanding begini juga sambutannya, tuan-tuan bekerja dan membantu saya, dan akhirnya kita menang dalam PRU 13 dulu dengan majoriti 1270 undi. Dan Bertamulu ketika itu, PDM Bertamulu menyumbang kepada sebahagian daripada kemenangan itu. Terima kasih dan terima kasih. Dan hari ini sampai pula giliran rakan kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Lim Ban Hong, calon Parlimen P136 yang telah pun diberikan mandat oleh Barisan Nasional untuk menjadi wakil kita di Parlimen Tangga Batu. Tuan-tuan dan puan-puan, Barisan Nasional ini sudah berada lebih daripada 60 tahun dan terbukti ianya merupakan satu ikatan yang sangat kukuh dan telah berjaya merajui negara ini. Jadi kita tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu lagi untuk kita memberikan sokongan kepada rakan kita Yang Berhormat Datuk Lim Ban Hong, yang juga sekarang ini merupakan adun bagi Kelebang, dan kita yakin bahawa kita juga telah dipertanggungjawabkan Parlimen Tangga Batu ini untuk menyumbang satu kursi, tuan-tuan, bagi pembentukan kerajaan. Jadi kita tidak ada pilihan, kita tak toleh ke belakang, kita sudah tidak berkatakan apa-apa isu. Yang paling pentingnya bagaimana kita menyusun strategi untuk menang. Seperti biasa, PDM Bertamulu ini memang mempunyai beberapa rahsia dan juga strategi. Antaranya yang diatur oleh JR sebelum ini, saya percaya kita akan ikut juga konsep itu, iaitu kita akan mengeluarkan pengundi putih seawal yang mungkin. Kalau boleh sebelum 12.30 atau jam 1 kita dah clearkan semua pengundi putih mengikut culaan yang dibuat oleh JR. Dan selepas itu baru kita lihat yang lain-lain itu. Kali kita bimbang di sebelah petangnya hujan dan sebagainya, jangan kita leka menyusun dan sebagainya, akhirnya kita tidak dapat mengeluarkan pengundi putih yang menjadi keutamaan kita, yang menjadi stok kepada kita untuk memastikan kita menang di Tangga Batu ini. Saudara Syarin Muharram jemput. Saudara Syarin, sila ke depan. Yang Berhormat Datuk Seri Ketua Bahagian panggil dekat depan. Saya hanya menyampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, yang paling pentingnya kepada kita hari ini, bagaimana kita mengukuhkan gerak kerja dan juga jentera parti. Kita kena tolak tepi perkara-perkara yang kecil, yang remeh-temeh dan sebagainya, untuk memastikan bahawa kita boleh berjaya. Yang paling pentingnya pada 19 bulan nanti, pada malamnya kita nak meraihkan kemenangan P136 ahli Parlimen Tangga Batu ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ini menjadi keutamaan kita, menjadi sasaran kita, dan mesti kita laksanakan dengan sepenuh hati. Kita tidak fikir lagi soal-soal yang lain. Jadi saya rasa bahawa ada ramai dan kita masih menunggu lagi kehadiran ramai lagi. Jadi saya ingat saya ambil masa yang singkat. Sekali lagi terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Latif, Barisan Jawatankuasa Wanita, Pemuda dan Puteri Bertamulu. Saya cukup yakin dan percaya bahawa kali ini Bertamulu pasti akan menyumbangkan kemenangan PDM ini. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Wira Dr. Haji Sazali Muhammad Din atas ucapan sebentar tadi. Saya mohon jasa baik adik-adik yang berdiri untuk kita penuhkan ruangan yang kosong kerana kita buat live malam ni. Jadi kita nampak ruangan kosong tu tak cantik. Kalau dapat kiranya bantu saya, Eddie, bantu saya adik-adik duduk, kita nak buat live malam ni. Jadi kalau kosong nampak tak berapa kemas dekat situ. Mohon kerjasama. Dapat kiranya. Terima kasih banyak-banyak pemuda berjiwa besar dengar cakap thank you very much. Dah cakap orang putih pula. Okey, bagi meneruskan majlis pada malam ini, jangan buang masa lagi. Kita ambil kesempatan ini untuk mendengar apa yang akan disampaikan pesanan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad, Pengerusi Barisan Nasional bagi Parlimen Tangga Batu. Yang Berhormat Datuk Seri, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengurusi majlis, saudara Jami Jabar. Yang saya hormati tetamu jemputan kita, iaitu yang berbahagia Datuk Lokman Nur Adam, seorang aktivis parti yang tidak mengenal erti penat, dan juga beliau juga tidak mengenal erti takut dalam perjuangan kerana beliau pernah dipenjarakan di Kemunting semasa undang-undang ISA dahulu, dan hari ini juga beliau masih lagi dalam proses sebenarnya untuk dipenjarakan kerana beliau telah menyentuh cuma dalam satu kenyataan yang telah dibuat oleh Al-Amari, iaitu pegawai yang bertanggungjawab dalam YNDB, di mana beliau telah menerima sogokan wang. Dan bila kenyataan itu timbul, yang berbahagia Datuk Lokman telah membuat laporan polis bersama saya sebenarnya di Balai Polis Dang Wangi. Tapi Datuk Lokman telah dituduh seolah-olah menghina mahkamah. Dan ini sebenarnya adalah sebab kita hadir pada malam ni, untuk kita membuat perubahan kembali kepada negara kita, bagi kita mencari keadilan dan bagi meletakkan supaya undang-undang di negara kita ini dapat ditegakkan dengan rasa kebenaran sebenarnya. Terima kasih Datuk Wira Dr. Sazali yang hadir pada malam ni, Datuk Abdul Latif, sahabat saya, saudara Saharin Muharram, pimpinan MCA, Cikgu Tai, dan ramai lagi pimpinan MIC yang ada pada malam ni, ibu bapa, saudara-saudara, saudari-saudari yang saya hormati sekalian. Saya menyentuh awal tadi soal keadilan dan bagaimana undang-undang di negara ini patut kita kembalikan balik. Kerana saya khawatir hari ini kalau kita bercakap soal Datuk Seri Najib, seorang bekas Perdana Menteri, pada saya walaupun bukan orang kata atas sifat dia sebagai bekas Perdana Menteri, tapi kalau kita lihat, beliau merupakan anak perjuang bangsa Malaysia, anak pembangunan bangsa Malaysia, anak seorang tokoh negarawan negara kita, iaitu Tuan Abdul Razak. Tuan-tuan dan puan-puan, apa kurangnya jasa Tuan Abdul Razak, apa kurangnya titik peluh Tuan Abdul Razak dalam membangunkan negara kita. Tetapi amat kejam sekali pada saya, anak seorang bekas Perdana Menteri Tun Abdul Razak diperlakukan begini. Adakah undang-undang ini tidak melihat bagaimana keadilan untuk ditegakkan? Dan di situ terdetik dalam hati saya, saya cuma anak seorang penarik beca. Penarik beca Goda 3, ayah saya kerja bawa beca Goda 3. Kalau saya ni, saya ingat undang-undang lagi akan diletakkan dari sudut yang tidak betul kalau keadaan negara kita seperti mana yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab rakyat diberi peluang, kita diberi peluang pada hari ini untuk menentukan masa depan negara kita, bagi kita menentukan masa depan supaya keluluran perlembagaan negara kita dapat dibentuk dalam satu suasana yang sebenarnya benar-benar adil, tuan-tuan dan puan. Saya ambil satu contoh, tuan-tuan dan puan. Bila mana kes YNDB dibicarakan, dan kita sering mendengar, walaupun nenek kita pun tertanya juga dekat kita, siapa Jolo ni? Sebab dalam perbicaraan YNDB, nama yang disebut selalunya Jolo. Kita rakyat telah minta, susah sangat ke nak tangkap Jolo ni, tuan-tuan dan puan. Kita ada Interpol dan berbagai-bagai lagi. Dalam dunia ini, Saddam Hussein pun nyuruk dalam
tempat yang terlalu sulit pun masih boleh dicari. Begitu juga Muhammad Gaddafi berada dalam lubang najis, tuan-tuan dan puan-puan. Tempat yang dilindungi di padang pasir pun boleh dicari. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ini kan Jolo yang sentiasa kita lihat berada di mana-mana, di Hong Kong, di China dan di banyak tempat. Jadi bila kita nyatakan kepada pihak berkuasa, pihak polis untuk menangkap orang yang sebenarnya banyak kita dengar semasa perbicaraan YNDB iaitu Jolo. Apa kata ketua polis ketika itu? Iaitu Tan Sri Amit Badur, tuan-tuan dan puan-puan. Tan Sri Amit Badur ketika menjadi ketua polis menyatakan kepada rakyat Malaysia bahawa hujung bulan Disember beliau akan menangkap Jolo untuk dibawa ke muka pengadilan di negara kita. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Benda ni saya tak boleh cakap bohong. Kerana zaman hari ni kita ada boleh Google apa ni, Facebook ke apa semua, benda ni dah ada kenyataan, lisan kenyataan yang dinyatakan oleh Tan Sri Hamid Badur ketika beliau menjadi ketua polis negara. Bila sampai bulan 12 Disember, tuan-tuan dan puan-puan, kita nyatakan memperingatkan kepada Tan Sri Hamid Badur ketika itu. Kenapa bila lagi dah hujung 12 ni, kenapa tak tangkap, tak bawa Jolo ke Malaysia, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan ingat, dan semua orang akan dapat tahu bahawa Tan Sri Hamid Badur selaku ketua polis negara, tuan-tuan dan puan, ketika itu menyatakan bahawa Jolo susah ditangkap sekarang sebab Jolo ni dah tukar muka dia kepada muka beruang, tuan-tuan dan puan. Betul tak? Ini adalah satu kenyataan yang dicakap, yang dinyatakan oleh ketua polis negara ketika beliau menjadi ketua polis negara, iaitu Tan Sri Hamid Badur, tuan-tuan dan puan. Dan 2 bulan selepas tu, bila ada satu interview akhbar daripada US, interview Jolo, kita lihat di kaca TV, di majalah, di surat khabar, rupa Jolo sama, tidak ada, dia bertukar menjadi muka beruang seperti mana yang dinyatakan oleh Tan Sri Hamid Badur. Tuan-tuan dan puan, inilah yang saya nyatakan, sebuah negara yang kita nak melihat bahawa keadilan dapat ditegakkan, tetapi ketua polis negara ketika itu, Tan Sri Hamid Badur, berbohong kepada rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan. Adakah ini boleh kita biarkan? Adakah kita nak biarkan negara kita berada dalam suasana yang sebegini, tuan-tuan dan puan? Kalau tidak ada daripada tuan-tuan dan puan untuk membuat perubahan, untuk meletakkan supaya kerajaan Barisan Nasional akan dapat memerintah selepas pilihan raya umum yang ke-15 ini, bagi kita meletakkan keadilan di atas negara kita, tuan-tuan dan puan. Ini bukan kenyataan saya. Boleh seorang ketua polis negara, tuan-tuan, satu jabatan yang kita amanahkan untuk menjaga keamanan dekat dalam kita ruang sini banyak polis, tuan-tuan dan puan. Saya tak salahkan anggota polis, saya tidak salahkan jabatan polis, tetapi akibat daripada seorang bekas ketua polis negara yang menjawat jawatan sebagai ketua polis negara ketika itu bercakap bohong kepada seluruh rakyat Malaysia dan dunia semuanya, tuan-tuan dan puan. Orang luar malu, kita sebagai rakyat Malaysia malu bagaimana seorang ketua polis negara boleh menyatakan perbohongan yang jelas dan nyata kepada dunia, tuan-tuan dan puan. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, dan ini sebenarnya memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk kita membuat perubahan. Perubahan ini bukan untuk kita saja, tetapi ini adalah perubahan untuk masa depan negara kita, masa depan anak cucu kita. Orang tua-tua kita dulu pernah berpantun, tuan-tuan dan puan, anak Melayu, anak Boyan, anak
anak Melayu, anak Boyan, anak haruan dalam lumpur. Biar kita menangis dalam buayan, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita menangis dalam kubur. Maksudnya adalah orang-orang tua kita memperingatkan kita, biar kita menangis, biar kita susah, biar kita melakukan sesuatu semasa kita berada di alam dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada maknanya nanti kalau kita tidak boleh melakukan perubahan dan kita tidak boleh melakukan apa yang terbaik untuk rakyat, untuk negara kita. Tak kala kita berada dalam kubur dan kita akan menyaksikan kehancuran negara kita. Dan ini telah dapat kita lihat bagaimana pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan yang dahulu berjanji berbagai-bagai. Saya tak perlu ulang sebut janji mereka, tetapi apa yang mereka lakukan, janji mereka kepada rakyat negara kita, bukan saja janji yang mereka tidak dapat tepati, tetapi apa yang berlaku adalah kemusnahan kepada negara kita. Hari ini negara kita berada dalam suasana yang tidak baik, ekonominya, kesejahteraannya dan berbagai-bagai lagi. Dan peluang terbentang di hadapan kita, iaitu peluang untuk kita melakukan perubahan. Kerana perubahan yang kita lakukan ini akan menentukan masa depan negara, anak cucu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita silap memilih lagi pada kali ini, apa yang telah berlaku akan terus menjadi satu, orang kata satu sejarah hitam sampai bila-bila buat negara kita. Saya mohon kepada seluruh penduduk kawasan Bertamulu ni, ini kampung saya juga. Walaupun saya orang Kelebang, tapi saya sekolah rendah pun dekat sekolah kebangsaan Bertamulu. Saya berada duduk di sini dan saya tahu bahawa saya pun abang saya Datuk Latif asal pun dulu bapa tarik beca meninggal, aksiden, kemudian balik kampung Bertamulu. Kita menoreh getah belakang rumah. Kita tahu bahawa budi baik Kerajaan Barisan Nasional yang telah memberikan ruang kepada seluruh rakyat sebenarnya, bukan saja Melayu, Cina, India, tapi seluruh rakyat negara kita, bahawa perjalanan Kerajaan Barisan Nasional yang telah memberikan orang kata satu peluang kepada seluruh rakyat dan banyak perubahan yang dilakukan. Tetapi disebabkan janji-janji palsu pada pilihan raya umum yang ke-14 lepas, berserta dengan fitnah yang ditaburkan, berbagai-bagai lagi fitnah yang ditaburkan, seolah-olah Kerajaan Barisan Nasional tidak berbakti. Saya nak nyatakan, mana ada rakyat di negara kita, mana ada satu kaum dahulu yang tidak mendapat faedah daripada Kerajaan Barisan Nasional. Tidak secara terus, mungkin kita secara tidak langsung dalam membela untuk nasib rakyat negeri kita. Dan hari ini peluang kepada kita terbuka untuk kita meletakkan kepentingan rakyat, kepentingan keamanan dan kemakmuran negara kita di atas segala-galanya. Saudara-saudara, ibu bapa yang saya hormati sekalian, hari ini Parlimen Tangga Batu memberikan peluang kepada calon MCA. Orang banyak WhatsApp saya, telefon saya yang menyatakan, asal Datuk tak jadi calon? Saya kata, saya berjuang ni bukan untuk jadi calon. Kita berada dalam kepimpinan parti ini kerana kita nak meletakkan bahawa inilah perjuangan kita, terutamanya sebagai orang Islam, adalah perjuangan untuk meletakkan agama kita Islam, bangsa kita Melayu dan keseluruhan rakyat negara kita. Perjuangan bukan nak meletakkan kepentingan peribadi, tetapi perjuangan ini adalah nak melihat masa depan negara kita ke arah yang terbaik, tuan-tuan dan puan. Itu sebab saya sebagai ketua bahagian, sebagai pengurusi Barisan Nasional, dengan hati terbuka menerima iaitu Yang Berhormat Datuk Lim Bang Hong sebagai calon bagi ahli parlimen di Parlimen Tangga Batu. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita nak bentuk sebuah kerajaan. Kita nak bentuk sebuah kerajaan yang kerajaannya mestilah berperdana menterikan terutamanya parti yang besar dalam Barisan Nasional, iaitu Parti UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Lim sebagai ahli parlimen, ianya menyumbang
sebagai satu parti komunen untuk membanyakkan ataupun untuk mencukupkan bilangan quorum ahli-ahli parlimen Barisan Nasional bagi kita dapat membentuk kerajaan. Dan akhirnya kerajaan yang dibentuk akan meletakkan pemimpin UMNO sebagai Perdana Menteri, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak mahu kalau kesilapan yang kita lakukan akibat kita rasa kenapa kita tak bagi peluang kepada UMNO di Tangga Batu, jangan kita bercakap lagi soal begitu. Saya mohon kepada seluruh yang ada pada malam ni untuk kita lupakan perkara tersebut. Yang kita nak letakkan adalah pemimpin yang boleh menjadi Perdana Menteri dan ianya datang daripada parti UMNO kita sendiri kepada orang-orang Melayu. Kita dah rasa bagaimana Pakatan Harapan kita berperdana menterikan Mahathir. Tidak apa yang boleh dilakukan, tuan-tuan dan puan-puan, menjadi boneka kepada parti-parti yang kita tahu parti iaitu terutamanya parti DAP. Kita faham DAP merupakan parti Chauvinist, orang Cina. Tidak sama seperti parti MCA yang sejak dahulu sehingga ini bersama kita, yang nak hidup bersama kita dalam melayari perjalanan kerajaan dan juga pemerintah di negara kita. Kita berunding sama-sama, baik buruk, dan kita hidup dalam satu suasana yang cukup aman. Tetapi sejak Pakatan Harapan meminta bagaimana ketegangan kaum telah berlaku, ada berbagai-bagai tunjuk perasaan, ada himpunan besar seperti himpunan menentang ISET yang ini merupakan satu ancaman kepada kita rakyat Malaysia. Kita nak hidup dalam suasana aman damai, kita nak hidup dalam suasana persaudaraan, iaitu Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain yang hidup dalam suasana aman. Kita tak mahu sebuah negara, sebuah kerajaan yang akhirnya kita hidup dalam suasana yang ketegangan. Kita rasa benci sama di antara kaum satu sama lain, kita rasa curiga di antara satu sama lain. Kita nak hidup dalam suasana supaya anak cucu kita dalam hidup dalam suasana yang cukup harmoni, tuan-tuan dan puan-puan. Mahathir kita dah tak boleh bagi dia peluang lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau bukan Mahathir, ini selain daripada Barisan Nasional UMNO, kita lihat di sebelah sana lagi, iaitu orang yang bercita-cita menjadi Perdana Menteri kali kedua, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, berada di Parti Perikatan Nasional, tuan-tuan dan puan. Kegagalan yang ditunjukkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin jelas. Kita tahu berbagai-bagai perkara yang dilakukan, malah beliau sanggup untuk mengekalkan kuasa. Mengekalkan kuasa, beliau sanggup, orang kata, meletakkan, istiharkan darurat di negara kita. Saya terlibat, saya berada dalam perbincangan. Speaker Dewan Negara, timbalan Speaker Dewan Negara, Speaker Dewan Rakyat dan timbalan Speaker Dewan Rakyat. Kita berlima berunding, bermesyuarat dengan Agong bagi kita tidak, kalau boleh nak mempercepatkan ketiga itu untuk kita tamatkan darurat di negara kita. Dan ini akhirnya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin bukan kerana darurat. Semua negara ada COVID, tuan-tuan dan puan-puan, tapi beliau nak mengekalkan kuasa ketika itu kerana melihat keadaan politik tidak stabil. Dan beliau tahu bahawa kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri tidak akan kekal lama. Itu sebab dengan peristiaran darurat, beliau terus kekal selagi mana darurat berkuat kuasa di negara kita. Dan kita lihat semasa darurat banyak kita tak dapat nak mencari nafkah, tak dapat bekerja, orang berniaga tak boleh berniaga, kesusahan rakyat begitu teruk sekali. Orang tak boleh keluar rumah, tak boleh berniaga, tak boleh buka berbagai-bagai lagi. Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membelanjakan hampir 600 bilion duit kerajaan. Kita tak tahu ke mana arah pergi duit itu. Itu sebab kerajaan baru yang akan dibentuk nanti, iaitu Kerajaan Barisan Nasional, kita minta supaya kerajaan dapat melihat dan mengkaji. Kita tahu
apa yang dilakukan semasa darurat mungkin tidak boleh diambil tindakan, tetapi kita tahu cara bagaimana untuk kita melihat supaya perbelanjaan 600 bilion tuan-tuan dan puan-puan bukan sedikit. Sepatutnya rakyat kena tahu. Itu sebab diisytiharkan darurat kerana segala perbelanjaan tidak perlu dinyatakan di dalam parlimen tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiga, kita lihat kalau bukan UMNO menjadi Perdana Menteri, ialah kerajaan Pakatan Harapan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Anwar Ibrahim, orang yang tak sepatut dan tak layak menjadi Perdana Menteri. Kerana rekod beliau iaitu terlibat dengan perkara yang tidak sepatutnya, dan beliau memperjuangkan orang kata liberal di negara kita. Beliau juga telah dituduh ataupun telah dihukum akibat daripada sikap beliau, iaitu tidak sepatutnya dilakukan sebagai orang Islam, iaitu melakukan perkara liwat tuan-tuan dan puan. Saya tak jadi masalah kalau perkara itu mungkin orang boleh ada-adakan, atau mungkin Mahathir ketika itu tidak suka Anwar, nak kenakan Anwar, mungkin dia boleh menggunakan konspirasi untuk mengenakan Anwar. Tetapi sebagai orang Islam, kita lihat bagaimana Datuk Seri Najib, bila saja beliau dituduh membunuh Atatürk, dengan rasa penuh kesedaran beliau sanggup melakukan sumpah muhabalah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan satu sumpah yang main-main. Sumpah itu jika silap ataupun jika salah dilakukan, jawapannya ialah mati tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan faham apa itu sumpah muhabalah. Dan ketika orang menuduh beliau telah dijatuhkan hukuman SRC pada awal Mahkamah Tinggi, beliau juga berani bersumpah muhabalah, menyatakan beliau tidak mengambil satu sen pun wang SRC tuan-tuan dan puan-puan. Dan kenyataan-kenyataan yang dibuat itu, kalau kita lihat perjalanan mahkamah, memang tidak adil kepada Datuk Seri Najib. Tetapi Anwar Ibrahim, berbagai-bagai jutaan rakyat Malaysia ketika itu mencabar beliau. Kalau benar beliau tidak melakukan liwat bersama Saiful, bersama Aziza dan beberapa orang lagi, untuk beliau bersumpah. Susah ke nak bersumpah ni tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita berada dalam pihak yang benar, bila-bila masa saja kita sanggup melakukan sumpah ini, kerana kita yakin kita tidak melakukan kesalahan tersebut. Tetapi apa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim amat mengecewakan kita, dan atas itu kita sedar bahawa beliau memang terlibat dengan perkara-perkara sebegitu. Dan sebagai orang Islam, kita tidak layak meletakkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Maknanya kita tak boleh bagi ruang kepada parti Pakatan Harapan untuk kita bagi undi. Satu undi pada Pakatan Harapan, iaitu PKR, bermakna satu undi kita meletakkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pada selepas pilihan raya umum 15 ni tuan-tuan. Dan kita bersubahat melakukan orang kata satu kerja, meletakkan orang yang tak layak menjadi Perdana Menteri pemimpin umat Islam di negara kita tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kepada seluruh jentera-jentera PDM Bertabulu ni, saya menyeru kita bekerja kuat, masuk kampung, kita jangan jemur. Ini adalah satu perjuangan kita, ini adalah satu pengorbanan yang mesti kita lakukan. Kita tak boleh lagi macam dulu, kita tunggu dekat bilik gerakan, kita mesyuarat sama, kita tak boleh lagi. Saya mohon sungguh-sungguh, saya minta tuan-tuan dan puan-puan, buatlah kerja. Walaupun kerja itu tidak seberapa besar, tetapi anggaplah kepada orang Islam, ini adalah jihad kita, ini adalah perjuangan kita. Walaupun kecil, saya sering bercakap, bila mana kisah Nabi Allah Ibrahim, tak kala beliau dibakar oleh Namrud ketika itu, kita lihat seekor burung pipit yang kecil mengambil air di paruhnya dan ingin memadamkan bakaran Nabi Allah Ibrahim. Mana mungkin air yang dibawa oleh burung yang kecil boleh memadamkan bakaran Nabi Allah Ibrahim? Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Tetapi Allah tidak melihat sejauh mana
burung itu boleh memadamkan api, tetapi Allah melihat sejauh mana kejujuran seekor burung dalam usaha beliau, dalam usaha burung ini untuk memadamkan bakaran kepada Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan dan puan. Begitu juga kita sebagai jentera-jentera parti, ada yang tugas besar, ada yang tugas kecil, ada yang tugas untuk buat air, buat kuih kecil. Tetapi niat pada kita, apa yang kita lakukan ini adalah demi kebaikan bagi negara kita, demi kebaikan bagi agama dan juga bangsa kita, tuan-tuan dan puan. Boleh tak tuan-tuan dan puan? Boleh, insyaAllah. Turun bawah, pergi setiap rumah-rumah, nyatakan ini penting, sebab kita nak tarik semua orang-orang yang ada dalam kampung ni untuk keluar mengundi, terutama yang kita yakin mereka yang bersama dengan Parti Barisan Nasional. Yang lain tu kita tambahan kerja, nyatakan, kita jelaskan apa yang boleh kita lakukan untuk kita benangkan. Dan saya berharap selepas undi nanti, PDM Bertamulu akan mendapat kemenangan yang cemerlang, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Jadi saya kira cukuplah sekadar ringkas. Kita ada banyak perjumpaan. Hari ini Datuk Loman datang daripada Kuala Lumpur, dia pergi Terengganu, dia pergi Pahang, banyak tempat. Jadi saya memang bersahabat dengan dia dan saya harap beliau dapat memberikan lebih, orang kata, penjelasan untuk kemahaman tuan-tuan dan puan. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad atas ucapan tadi. Majlis juga mengalung-alungkan kehadiran calon P136, calon nombor 5 Datuk Lim Ban Hong. Kita berikan tepukan kepada calon kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan majlis kita pada malam ini. Kita akan bersama-sama dengan Presiden Laskar Cyber, seorang pejuang yang berani. Kita persilakan calon kita P136, calon nombor 5 Datuk Lim Ban Hong, untuk mengambil tempat, memberikan sedikit ucapan dan pesanan kepada pengundi-pengundi kita. Datuk Lim dipersilakan untuk berada di hadapan. Siapa yang akan kita sokong, tuan-tuan? Barisan Nasional Dacin, calon 05 Datuk Lim Ban Hong, dipersilakan untuk terus memberikan ucapan. Yang berhormat Datuk. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Barisan Nasional. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Terima kasih hari ini hadir bersama Pengerusi Barisan Nasional Parlimen Tangga Batu, Yang Berhormat Yang Berhormat Senator Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad. Kita bagi satu tepukan. Beliau juga merupakan timbalan yang dipertua Dewan Negara yang selama ini banyak memberi bimbingan dan nasihat kepada saya apabila saya berada di Dewan Negara. Hadir bersama Naib Pengerusi Barisan Nasional Parlimen Tangga Batu, yang berbahagia Datuk Wira Sazali. Kita juga bagi satu tepukan Setiausaha Barisan Nasional bahagian Tangga Batu, yang berbahagia Datuk Latif Muhammad. Dan kita ada Haji Syarin yang merupakan kepimpinan kita juga dalam Barisan Nasional yang membantu kita bersama. Akhirnya tidak lupa juga kepada penceramah khas kita yang malam ni datang berkongsi pandangan beliau, yang berbahagia Datuk Lokman. Kita bagi satu tepukan. Saya yakin dan percaya lepas ceramah beliau, kita akan
lebih mengetahui tentang kerana politik negara dan juga landscape politik baru. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, izinkan saya dengan ringkas memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Lim Ban Hong. Tuan-tuan dan puan-puan boleh panggil saya Lim saja. Saya sebenarnya merupakan anak tempatan Parlimen Tangga Batu. Saya berasal dari Kampung Cheng, Lorong Gaung Piring, tak jauh dari Kampung Bertam. Saya mendapat pendidikan awal saya di sekolah rendah Cheng, dan sekolah menengah saya ialah sekolah menengah Tun Haji Abdul Malik Stam. Tadi saya berjalan-jalan, saya nampak ramai juga kenalan saya di sekolah Tun Haji Abdul Malik. Sekolah saya juga tu. Okey. Jadi ini semua alumni lah sekolah Stam. Yang dipertua dia yang pertama mungkin nanti kita jemput Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad ni juga pelajar Stam. Nampaknya belum ada kelab alumni. Nanti kita boleh jemput yang berhormat senator kita jadi pengerusi kelab alumni. Jadi selepas sekolah menengah saya melanjutkan pelajaran saya di University Teknologi Malaysia UTM, dan saya dalam jurusan sains, dan saya mempunyai ijazah kedua dalam undang-undang, dan saya juga memiliki sijil kelayakan profesional saya yang membolehkan saya berkhidmat sebagai seorang peguam sebelum saya terlibat dalam politik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya saya macam ramai juga pemimpin politik di sini, saya memula kerjaya politik saya ni dari akar umbi. Saya pernah menjadi ahli JKKK, Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung. Di kampung saya sendiri, Kampung Cheng, Satu Penggal, saya pernah menjadi ahli Lembaga Pelawat Hospital Besar Melaka. Dan saya pernah diberi kepercayaan untuk menjadi ahli majlis untuk kawasan ini juga di Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Dan saya juga pernah berkhidmat sebagai pegawai khas kepada Exco Kerajaan Negeri Melaka, dan Adun Kelibang pada masa itu mendiang Datuk Sik Hachau yang menjaga pelancongan dan kesihatan di negeri Melaka. Sebelum saya bertanding pada tahun 2013, Datuk Sazali masa itu pun sama bertanding bersama dengan saya. Kami satu pasukan, dan saya menjadi Adun Kelibang dan diberi kepercayaan untuk menjadi Exco Kerajaan yang menjaga perdagangan antarabangsa, pengangkutan dan pemulihan projek. Dari tahun 2020 sehingga kini, sehingga pembubaran Parlimen, saya merupakan Timbalan Menteri di Kementerian Perdagangan, Antarabangsa dan Industri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikit pengalaman saya dalam politik dan kerajaan. Dan untuk pilihan raya umum yang ke-15 ini, saya ditawarkan oleh Parti Barisan Nasional, iaitu parti yang selama ini menjaga kita semua, menjaga kemakmuran kesejahteraan rakyat, sebagai calon parlimen untuk kerusi Parlimen Tangga Batu P136 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan selaku pengundi di kawasan ini, kerana Barisan Nasional ini hari ini kita nampak kita datang sebagai satu pasukan. Jadi Barisan Nasional ini sebenarnya merupakan sebuah perjuangan yang kita tahu dalam perjuangan ini dari sebelum merdeka, memperjuangkan merdeka, membangunkan negara kita. Dari dulu kita kata negara pertanian, beralih ke perindustrian, beralih ke kita kata sekarang era IT, dan juga maju ke teknologi industri 4.0 dan sebagainya. Inilah kita kata Barisan Nasional, parti yang selama ini membawa negara ini. Jadi hari ini bila saya dikedengarkan sebagai calon yang mewakili Barisan Nasional, kita sebenarnya bukan individu seorang, tapi kita mempunyai satu pasukan, bukan sahaja di negeri Melaka, tetapi juga kita kata di peringkat pusat. Sekiranya diberi mandat, diberi kepercayaan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebagai pengundi, kita dapat membentuk kerajaan pusat yang mantap, yang kukuh. Dan saya yakin dan percaya hanya kerajaan pusat dan persekutuan yang mantap dan kukuh seperti yang pernah wujud sebelum pilihan raya umum yang ke-14, sebelum tahun 2018 ini, bakal akan membawa negara kita, tanah air tercinta ini, ke satu tahap yang lebih tinggi lagi. Saya fikir itu merupakan hasrat, impian dan juga visi dan misi yang kita kongsi bersama sebagai rakyat Malaysia.
Sebagai rakyat Malaysia yang mencintai negara kita, saya fikir tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak? Kita nak masa depan yang lebih baik, betul tak? Masa depan yang lebih baik bukan sahaja untuk kita, tetapi masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Kerana di Kampung Bertamulu ini, di Parlimen Tangga Batu di negeri Melaka, kita tahu ada ramai anak-anak kita, anak-anak muda yang belajar di universiti, belajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta, belajar di college, ataupun belajar di sekolah vocational, ataupun mempunyai kemahiran dan bakat tertentu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu pilih sebuah kerajaan yang boleh membantu mewujudkan peluang pekerjaan yang baik untuk anak-anak kita ini. Kerana sekiranya anak kita berjaya, maka satu keluarga bukan sahaja bangga, tetapi saya fikir taraf hidup tu dapat ditingkatkan ke satu tahap yang lebih tinggi. Jadi kerajaan yang bertanggungjawab perlu kita kata memikul tanggungjawab ini. Dan kita lihat selama ini, hanya kerajaan Barisan Nasional sama ada di peringkat negeri Melaka atau di peringkat persekutuan dapat membantu rakyat Malaysia berbilang kaum, berlainan agama, berlainan budaya, untuk kita kata bergerak ke hala tuju begitu. Maju, makmur, sejahtera, harmoni dan stabil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam pilihan raya umum ke-15 ini, saya fikir ini merupakan satu faktor penting yang kita perlu sama-sama pertimbangkan. Apa jenis kerajaan dan parti yang kita nak pilih, kerana dia akan menentukan masa depan kita. 5 tahun yang lepas, dari 2018 sehingga Parlimen dibubarkan, tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya dan kepimpinan di sini, kita sama-sama kita kata mempunyai pengalaman dengan negara yang ditadbir dengan kucai kacir, huru-hara, selalunya bergaduh, bergolak tentang pelbagai topik politik. Tetapi agenda untuk membantu rakyat, membangunkan negara, agenda untuk kita kata meletakkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat sepatutnya menjadi tanggungjawab utama kerajaan. Tetapi 5 tahun yang lepas ini, kita kata masa tu terbazir saja. Kerana kerajaan yang dipilih pada masa itu, yang terbentuk pada masa itu, tidak meletakkan agenda rakyat dan negara pada kita kata tempat yang utama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak Barisan Nasional ni tetap kita kata merupakan satu-satunya pilihan yang boleh membawa kestabilan dan kemakmuran, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi PRU ke-15 ini peluang kita. Kerana kita jangan bazir masa untuk 5 tahun lagi. Kita tak boleh tunggu, anak cucu kita juga tidak boleh hilang peluang ini. Kita nak wujudkan peluang pekerjaan yang baik, peluang-peluang perniagaan yang baik untuk perusahaan kecil, sederhana, mikro di Parlimen Tangga Batu. Tapi dia memerlukan kestabilan politik, baru kita ada kemakmuran, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi undi itu sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Undi Parti Barisan Nasional yang membawa perjuangan yang boleh membawa kestabilan dan juga kemakmuran. Jadi itu merupakan kita kata undi kita yang akan menjadi penentu. Keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan negeri Melaka sekarang di bawah takbiran Barisan Nasional. Kita mempunyai kerajaan negeri yang kukuh, 21 kerusi daripada 28 kerusi. Itu juga pilihan dan keputusan tuan-tuan dan puan-puan yang buat. Keputusan yang bijaksana, keputusan yang arif. Kita bagi satu tepukan kepada pengundi di Bertamulu ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak negeri Melaka kita yang bergerak lebih ke depan, lebih maju, lebih makmur, kita memerlukan sokongan kerajaan persekutuan, kerajaan pusat yang mantap dan kukuh, dan kalau boleh Barisan Nasional yang menjadi kerajaan pusat dan kepersekutuan. Kerana ada kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang kita kata seiring, sehaluan, maka negara kita kata pergolakan politik ni, kata naratif ataupun polemik politik ni akan kita kata diketepikan, akan di tahap yang paling rendah. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk kita sama-sama bantu dalam pilihan raya umum yang ke-15 yang akan datang ini, 19 hari bulan November, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama-sama pilih kerajaan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan pusat yang boleh membantu kita kata bergerak bersama dengan kerajaan negeri Melaka. Kerana kerajaan negeri Melaka juga Barisan Nasional, maka Parlimen Tangga Batu, Don Pai Rumput,
don-don lain dalam Parlimen Tangga Batu, termasuk Kelebang, Pantai Kudo dan Sungai Udang, saya yakin dan percaya dalam pelbagai aspek pendidikan baik, keagamaan, kesejahteraan sosial ataupun kemasyarakatan akan berkembang dengan lebih baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya selaku anak tempatan dengan sokongan kepimpinan yang ada, saya mohon dan rayu tuan-tuan dan puan-puan agar dapat memberi saya satu peluang untuk berkhidmat di kampung saya sendiri, dan saya berjanji akan melakukan sebaiknya yang boleh tuan-tuan dan puan-puan untuk menjaga kawasan kita, dan kita perlu sama-sama bekerja sebagai satu pasukan untuk menjadikan negeri Melaka dan negara kita Malaysia lebih makmur dan lebih maju. Itu saja yang saya nak berkongsi untuk malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana sudi menjemput saya dan bersama dengan saya pada malam ini 19 hari bulan November ini. Jangan lupa kita sokong Barisan Nasional, undi pada simbol dacing ini tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Boleh saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon izin untuk beredar lebih awal ke beberapa perjumpaan lagi, kerana malam ini ramai juga kita kata penyokong-penyokong Barisan Nasional yang berhimpun di seluruh Parlimen Tangga Batu seperti tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk memberi sokongan dan kata-kata semangat kepada Parti Barisan Nasional. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada calon P136 calon 05 Datuk Lim Ban Hong atas ucapan pengenalan sebentar tadi. Kita perlu pastikan 19 hari bulan logo dacing Barisan Nasional menjadi pilihan. Kita kena pastikan Datuk Lim Ban Hong diangkat sebagai wakil kita di Parlimen ini untuk menyumbang kerusi di Parlimen Putrajaya bagi penubuhan kerajaan pusat. Boleh? Boleh. Kalau begitu tuan-tuan, saya yakin dan saya percaya perjumpaan kita pada malam ini akan kita teruskan sehingga kejayaan kita pada 19 hari bulan nanti. Untuk meneruskan majlis pada malam ini, Presiden Laskar Cyber, seorang perjuang, seorang yang sentiasa tidak kenal erti takut, walaupun digertak, walaupun kejap-kejap masuk mahkamah, turun naik mahkamah, beliau terus memperjuangkan hak dan beliau terus memperjuangkan Barisan Nasional dan UMNO. Hari ini kita bawa turun ke sini yang berbahagia Datuk Lokman Nur Adam untuk kongsikan kepada kita kenapa, mengapa dan apa sebabnya kita perlu menyokong Barisan Nasional, kita perlu menyokong calon kita Datuk Lim Ban Hong, dan kita perlu memenangkan parti kita Barisan Nasional untuk tujuan penubuhan kerajaan pusat nanti. Untuk itu dengan penuh hormat takzimnya saya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Lokman Nur Adam untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau sakutra galai wanakam. Yang saya hormati Saudara Jamil, pengurusi majlis kita pada malam ini, yang berhormat Datuk Seri Senator Haji Muhammad Ali Muhammad, pengurusi Barisan Nasional Tangga Batu, calon kita Datuk Lim Ban Hong. Satu tepukan gemuruh kepada beliau. Datuk Wira Sazali, Naib Ketua UMNO Bahagian, Naib Pengurusi Barisan Nasional Tangga Batu, Datuk Latif Muhammad, Saudara Syarin, Pengurusi PDM
dan penyelaras PDM dan juga DUN Sungai Udang, pemimpin-pemimpin daripada MCA, MIC yang hadir, pemimpin-pemimpin UMNO, ketua wanita, pemuda, putri, ketua cawangan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Tama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, tuan-tuan, akhirnya pilihan raya yang kita nanti-nantikan saban masa, sudah begitu lama kita nantikan detik yang bersejarah ini untuk melakukan perubahan, untuk membuat pertukaran, akhirnya datang juga. Dan saya yakin rakyat di Tangga Batu sudah bersedia untuk kita memastikan Kerajaan Barisan Nasional kembali memerintah di bumi Malaysia ini, insyaAllah. Saudara, kenapa kita mahukan Barisan Nasional kembali? Kerana kita mahu wujudkan sebuah kerajaan yang stabil. Kerana hanya dengan kestabilan itu, tuan-tuan, kita boleh memastikan kemakmuran negara kita Malaysia. Betul tak betul, tuan-tuan? Apa jadi bila kita silap pangkah pada tahun 2018? Akibat daripada silap membuang undi. Saudara, banyak orang silap membuang undi. Kita lihat pada ketika itu, tuan-tuan, masyarakat orang Melayu juga, lebih kurang 25% orang Melayu yang sebelum ini merupakan pengundi setia kepada Barisan Nasional. Ada di antara mereka, tuan-tuan, telah mengundi Pakatan Harapan. Ada juga kawan-kawan kaum Tionghoa kita, walaupun dulu pada tahun 2004 mereka lah antara yang telah menyelamatkan kita, Barisan Nasional, daripada jatuh ke tangan pembangkang. Namun pada tahun 2018 ramai di antara mereka yakin bahawa mereka akan dapat kerajaan yang lebih baik, kerajaan yang lebih bersih, kerajaan yang mengamalkan good governance, kerajaan yang mengamalkan sistem pemerintahan yang anti rasuah. Rupa-rupanya, tuan-tuan, itu semua hanya tahyul, itu semua hanya omong-omong kosong. Bila mereka memerintah, keadaan menjadi tidak stabil. Bila mana kedudukan hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan, betul tak betul? Kita lihat kedudukan agama Islam tak pernah pun diganggu-gugat selama hari ini. Tetapi zaman mereka memerintah, tuan-tuan, aset tabung haji juga kita lihat diletakkan di bawah Special Vehicle Company yang ditadbir oleh orang-orang yang pro kepada Lim Guan Eng, penyokong-penyokong DAP rata-ratanya, tuan-tuan. Tak pernah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan diperlekeh. Sampaikan buat press release pun tak guna bahasa Melayu, buat press conference pun ada yang menggunakan bahasa Tamil dan sebagainya. Saudara, ini berlaku zaman Pakatan Harapan. Kalau sebelum ini rakyat Malaysia taat setia kepada raja-raja Melayu, taat setia kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, kita lihat dalam tempoh 22 bulan ini, walaupun mereka memerintah sangat singkat, kita lihat Agong pun tak tahan, tuan-tuan, sehingga baru berkhidmat selama 2 tahun Kebawah Duli Sultan Muhammad ke-5 Sultan Kelantan, yang baru 2 tahun menjadi Yang di-Pertuan Agong, dia pun tarik diri, letak jawatan, tinggalkan jawatan sebagai ketua negara ataupun Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Ini berlaku, tuan-tuan, apabila kita ada sebuah kerajaan yang tidak stabil. Itu sebabnya keadaan hidup ketika zaman Pakatan Harapan hancur lebur rakyat dibuatnya. Yang lebur, tuan-tuan, bukan hanya orang Melayu. Saya nak beritahu, tuan-tuan, ramai kawan-kawan kita bangsa Tionghoa, mereka cakap mereka cukup menyesal bila mengangkat Pakatan Harapan menjadi kerajaan, kerana mereka fikir keadaan akan menjadi lebih baik. Walaupun dulu, tuan-tuan, bila zaman pemerintahan Barisan Nasional 61 tahun, orang Melayu, orang India, orang Cina boleh hidup aman harmoni, tak bergaduh. Pernahlah bergaduh pada tahun 1969 akibat daripada provokasi daripada gerakan dan juga DAP pada ketika itu, tuan-tuan.
berlakunya tragedi 13 Mei. Namun selepas itu, bila kita pastikan jurang perbezaan antara kaum ini dapat kita rapatkan melalui dasar ekonomi baru, alhamdulillah banyak perubahan. Walaupun kita tak capai target sebanyak 30% ekuiti orang Melayu, ekuiti Bumi Putra, namun tuan-tuan, kita telah berjaya menyebabkan ekuiti Bumi Putra dapat capai ke tahap 23% lebih ketika zaman Datuk Seri Najib Tun Razak. Mungkin kita boleh capai lebih baik, tapi malangnya bila kita angkat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, masa dia masuk ofis tuan-tuan pada tahun 1981 ekuiti Bumi Putra 18%. Bila dia keluar ofis 2003, ekuiti Bumi Putra masih lagi 18%, tidak berganjak. Kalau orang lain yang menjadi Perdana Menteri, mungkin lagi cepat kita meningkatkan kita punya ekuiti Bumi Putra di dalam negara ini. Saudara, bila kita dapat Pakatan Harapan memerintah, bukan setakat ekuiti Bumi Putra makin teruk, malah kawan-kawan bukan Bumi Putra juga sengsara. Betul tak betul? Bursa saham Kuala Lumpur tuan-tuan, zaman Datuk Seri Najib Tun Razak paling tinggi dalam sejarah, 1896 mata, paling tinggi. Tiba-tiba bagi Mahathir jadi Perdana Menteri tuan-tuan, tak lama lepas tu jatuh 300 mata. Dan hari ini tuan-tuan, bursa saham kehilangan lebih 500 mata daripada tarikh kita tewas pada 9 Mei 2018. Apa jadi? Kebanyakan orang yang pegang saham di bursa saham Kuala Lumpur rata-ratanya kawan-kawan Tionghoa juga. Kalau dulu aset mereka bernilai 300 juta, hari ini aset mereka tak sampai 100 juta. Kalau dulu hutang mereka tuan-tuan sekitar 200 juta, hari ini hutang mereka sudah menjadi 600 juta. Ini apa yang berlaku saudara. Ramai yang gulung tikar, ramai yang bisnes mereka lingkup kerana mereka meyakini Pakatan Harapan boleh bawa perubahan. Bila tukar Pakatan Harapan menjadi Perikatan Nasional, keadaan menjadi semakin parah. Parah kenapa? Kerana bisnes yang biasa mereka boleh buat, tiba-tiba dalam tempoh 18 bulan pentadbiran Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, dia mengamalkan dasar lockdown. Itu sebab nama dia cukup sinonim sebagai bapa lockdown negara tuan-tuan. Hanya kerana nak menyelamatkan tengkuk dia sebagai Perdana Menteri, seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk Seri Ali tadi, dia boleh lockdown hanya Parlimen. Kalau dia takut, undi tak percaya berlaku di Parlimen. Tetapi kalau lockdown Parlimen, nampak sangat bahawa dia takut jawatan Perdana Menteri yang hilang. Jadi apa yang dia buat tuan-tuan untuk memberikan justifikasi bahawa tindakan dia benar-benar kerana angka COVID yang terlalu tinggi, benar-benar kerana takut rakyat dijangkiti COVID, di lockdownnya satu negara, termasuklah negeri Perlis yang kadar mereka yang dijangkiti COVID pun begitu rendah tuan-tuan. Ini apa yang berlaku. Dan ketika zaman lockdown ni, sekejap buka, sekejap tutup, apa jadi tuan-tuan? Rakyat hilang pekerjaan, kadar pengangguran meningkat. Pada ketika ini juga tuan-tuan, saudara, ahli-ahli perniagaan lingkup yang mana ada bisnes yang non-essential, mereka hilang pendapatan. Saudara, yang bisnes mereka terkategori sebagai essential businesses, mereka juga pendapatannya hilang 40 hingga 80%. Pagi tadi saya bersama dengan seorang peternak ikan tilapia. Dia kata, bila lockdown ni sekejap buka, sekejap tutup, dulu dia boleh jual bertan-tan dia punya ikan tilapia. Busuk-busuk pun tuan-tuan, apa ni, kontraktor-kontraktor yang ambil ikan tilapia dia untuk bagi buruh-buruh daripada Bangladesh dan sebagainya makan, yang kecil-kecil, yang 200 gram, 250 gram ni. Bila di lockdown tuan-tuan, akhirnya ikan-ikan yang dia ada tu semua dia kena bagi percuma kepada orang Felda. Dia kata tak apalah bersedekah. Tetapi habis jam,
Bisnes dia lingkup tuan-tuan sepanjang tempoh PKP. Sebab kerana nak menyelamatkan Tengku Muhyiddin Yassin tuan-tuan, ramai yang sengsara. Ada yang hilang kerja, ada yang hilang pendapatan sehingga tak tahu macam mana nak buat, terpaksa pinjam dengan Allah. Ada yang mulakan perniagaan mengharapkan duit daripada KWSP, dapat balik modal KWSP, beli barang, tiba-tiba lockdown balik semula. Habis modal yang digunakan itu akhirnya lenyap tuan-tuan. Bila datang balik, nak berniaga balik, tak ada jalan lain, terpaksa juga pinjam duit daripada Along. Dan bila terjebak dengan Along ni tuan-tuan, ada yang boleh bayar, tetapi kalau sekejap-sekejap buka, sekejap-sekejap tutup, sekejap-sekejap PKP, sekejap-sekejap PKP diperketatkan, maka akhirnya ada di antara mereka yang tak boleh bayar Along, diancam nyawa dia dan keluarganya. Maka akhirnya tuan-tuan, ada yang mengambil langkah nekat nak menyelamatkan diri daripada Along. Mereka akhirnya mengambil keputusan membunuh diri. Ini tak pernah berlaku zaman Barisan Nasional memerintah 61 tahun. Betul tak betul tuan-tuan? Kita tak pernah halang rakyat daripada keluar cari makan. Itu sebab kawan-kawan Tionghoa, kawan-kawan Chinese and Indian, mereka kata buruk Barisan Nasional tuan-tuan, kita masih boleh cari makan. Kalau kontrak dapat dekat usahawan Bumi Putra pun, contohnya untuk buat jalan, untuk tar, mereka boleh juga sub kerja-kerja untuk buat tar jalan pada masyarakat India. Kalau pun mereka dapat job untuk buat bangunan, dapat pada orang Melayu, setidak-tidaknya mereka tetap beli pasir dengan orang Cina, tetap pergi hardware orang Cina. Maka orang Melayu, orang India, orang Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, orang Iban, orang Dayak, semua orang boleh cari makan zaman Barisan Nasional memerintah. Betul tak betul tuan-tuan? Tapi saudara, apa nak buat? Silap memangkah tahun 2018. Bukan hanya bursa saham Kuala Lumpur ranap tuan-tuan. Nilai mata wang daripada kita serah kepada Tun Dr. Mahathir kuasa sebagai Perdana Menteri, masa tu tuan-tuan, ringgit Malaysia $1 RM3.85. Kita tengok hari ini tuan-tuan, $1 sudah jadi RM4.75 tuan-tuan. Teruk tak teruk tuan-tuan? Itu sebab kita perlukan sebuah kerajaan yang stabil. Saudara, saya nak beritahu, mereka fitnah dulu Barisan Nasional. Mereka kata zaman BN kita menuju ke arah kebankrapan. Kita tanya dia, macam mana boleh bankrupt? Kadar hutang kita berada dalam keadaan yang sehat. Saya bagi fakta. 2015 tuan-tuan, kadar hutang negara, kadar hutang kita lebih kurang 54% lebih. 2016 Datuk Seri Najib berjaya turunkan kadar hutang negara kepada 52% lebih. 2017 kita berjaya turunkan lagi kadar hutang kita menjadi 50.8% berbanding dengan GDP kita. Belum lagi kita kalah tuan-tuan, suku pertama tahun 2018. Kita turunkan lagi kadar hutang kita tinggal 48% berbanding dengan GDP kita. Tetapi hari ini tuan-tuan, hutang negara sudah menjadi 64%. Tuan-tuan, kenapa boleh jadi begini? Kerana saudara, bila Pakatan Harapan memerintah, kerja dia tak tahu macam mana cara nak diversify our source of income. Mereka tidak tahu macam mana nak memperbagaikan sumber pendapatan negara. Mereka tak tahu bisnes apa yang patut kita beri penekanan. Nak jadikan negara ini sebuah negara IT ke? Nak buat apa, Bitcoin ke? Nak buat apa ni, teknologi-teknologi yang lain daripada yang lain ke? Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu saudara ialah bila kita tak ada duit nak bayar gaji kaki tangan awam, apa yang mereka buat? Mereka pinjam duit. Bila nak pinjam duit, pergi ke Jepun. Saudara, sampai di Jepun, Jepun tanya, kamu nak pinjam daripada negara kita?
Apa pendapatan tetap kamu yang membolehkan kamu yakin kamu boleh membayar balik secara konsisten? Bila Jepun tanya, kamu ada buat GST? Dia tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sebab bila mereka berkuasa, satu tindakan paling bodoh yang dia buat, daripada 60 janji yang dia berikan, janji yang paling tak patut dia buat, yang itu dia buat, tuan-tuan. Apa dia buat? Dia hapuskan GST. Bila dia hapuskan GST, saudara, setiap tahun perbezaan antara SST dengan GST ni beza dia 30 bilion. Jadi negara hilang 30 bilion. 30,000 juta ringgit, tuan-tuan, bukan sikit. Bila hilang 30 bilion, minta duit dengan Jepun. Jepun nak bagi pinjaman tak, tuan-tuan? Jepun tak bagi. Bila Jepun tak bagi pinjaman, tuan-tuan, akhirnya dia pujuk-pujuk Jepun. Apa yang mereka buat, tuan-tuan? Mereka wujudkan samurai bond. Pinjamlah juga, tapi dia terbitkan bond. Tuan-tuan, lepas terbit samurai bond, mereka pula pergi ke China. Mereka terbitkan apa yang dipanggil sebagai panda bond. Pinjam lagi. Pinjam lagi. Datang pula kerajaan Muhyiddin, lagi parah, tuan-tuan. Dah tahu Mahathir buat banyak hutang, saudara, tetapi mereka tambah lagi hutang. Mereka 2 kali pindah. Dulu zaman Datuk Seri Najib, tuan-tuan, had shilling hutang negara ialah 55% saja. Kita punya kadar hutang paling tinggi zaman Datuk Seri Najib, kita letak 54.5%. Tetapi mereka pindah. Pindah. Sekarang hutang shilling dia sudah jadi 65%, tuan-tuan. Inilah berlaku bila kita letak orang yang tak sepatutnya di tempat itu, kita letak orang itu duduk di sana. Hancur negara, tuan-tuan. Belum lagi kita cerita soal apa yang dipanggil sebagai kadar defisit. Setiap tahun, tuan-tuan, Datuk Seri Najib bila dapat kuasa, tahun 2009, pada ketika itu, tuan-tuan, kebergantungan kita kepada sumber petroleum begitu tinggi. 42% pendapatan negara datang daripada hasil petroleum. Kalau bagi kepada orang macam Anwar Ibrahim yang tak tahu pasal ekonomi, dia kata bagus, nasib kita baik, hasil bumi kita cukup mantap, iaitu hasil bumi petroleum. Tapi Datuk Najib tidak, tuan-tuan. Datuk Najib dia tahu bila kita terlalu bergantung kepada hasil petroleum, ini bahaya. Bahaya kenapa? Kerana bila-bila masa kalau harga minyak jatuh, kita pun akan jatuh sama. Betul tak betul, tuan-tuan? Itu sebabnya dia memperbagaikan sumber pendapatan kita. Dia tukar subsidi pukal menjadi subsidi bersasar. Apa subsidi pukal jadi subsidi bersasar? Antaranya subsidi petrol. Petrol ni, tuan-tuan, ramai tak tahu. Hasil petrol ni, cukai ni, subsidi yang kerajaan bagi untuk petrol 2014. Kalau kita tak tarik subsidi petrol pada Disember 2014, kita kena belanja, tuan-tuan, satu tahun 22.34 bilion, 22,340 bilion ringgit hanya untuk subsidi RON 95, diesel dengan LPG. Tapi siapa yang dapat nikmat duit ini? Kita di Kementerian Kewangan, tuan-tuan, saya masa itu sebagai pengarah komunikasi Kementerian Kewangan, untuk belanja 3 barang ni, gas memasak LPG, diesel dan juga RON 95, kita belanja 22.34 bilion. Tapi 70%, tuan-tuan, pergi kepada kelas menengah dan kelas atasan. Sebab apa? Yang 30% ni B40. B40 banyak naik motor. B40 kalau ada kereta pun kancil. Bila B40 isi minyak penuh, tangki kancil, baru RM50 pada Jun 2014. Subsidi dia dapat berapa sen? 1 liter 68 sen. Berapa dia dapat kalau isi penuh tangki kereta dia? Baru dapat RM17.40 sen. Orang kelas menengah, macam yang pakai perdana bisik, yang pakai Toyota Camry 2.0, isi tangki penuh Jun 2014 boleh isi RM150. Berapa subsidi dia dapat? RM54. 3 kali ganda, tuan-tuan. Adil tak adil?
Tak adil. Tak adil tuan-tuan. Belum lagi orang kaya, the top 20 datang pakai Mercedes, Jaguar, Land Cruiser. Lagi besar kereta dia, lagi kuat mentega minyak tuan-tuan, lagi banyak kerajaan kena bagi subsidi. Jadi Datuk Seri Najib cakap tak boleh macam ni. Salah. Subsidi ni bantuan. Subsidi ni pertolongan daripada kerajaan kepada rakyat dia. Betul tak betul? Bila kita nak bagi bantuan, kita nak bagi pertolongan kepada rakyat, kita patut utamakan rakyat yang macam mana? Kita patut utamakan rakyat the B40 yang paling susah. Betul tak betul? Kalau ada lebih, baru kita bagi the M40. Kalau ada lebih lagi, baru kita bantu juga the top 20. Terutamanya kita bantu melalui MITI dengan menggalakkan untuk memasarkan produk-produk kilang-kilang, memasarkan produk-produk hasil the top 20 untuk dipasarkan ke luar negara dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang Datuk Seri Najib buat. Lagi apa yang Datuk Seri Najib buat? Datuk Seri Najib telah melaksanakan sistem percukaian baru. Kenapa kita tukar sistem percukaian? Sistem percukaian SST ni tuan-tuan daripada tahun 1972. Saya belum lahir dah ada cukai ni. Jadi bila sistem percukaian dah terlalu lama, orang tahu macam mana nak melarikan diri daripada bayar cukai. Yang takut dengan GST ialah syarikat-syarikat yang melarikan diri daripada cukai. Sebab bila laksana GST ialah sistem percukaian yang efisien. Sistem percukaian yang orang tak boleh tipu, susah nak tipu. Maka bila kita laksana GST tuan-tuan, saudara, daripada hanya 18 bilion tahun 2014 hasil SST, 2017 tuan-tuan kita berjaya kutip 44.3 bilion, 26 bilion lebih. Setiap tahun pertambahan ni lebih kurang 3.9 bilion, 4 bilion. Maknanya kalau kita tak hapuskan GST tuan-tuan, negara akan ada kurang-kurang 30 bilion. Lagi besar saiz ekonomi kita, lagi banyak pertambahan pendapatan bila kita laksanakan GST. Tapi bila bagi Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan, bila jadi Mahathir sebagai Perdana Menteri tuan-tuan, hancur negara. Bukan setakat janji-janji mereka, 60 janji ni mereka tak tunaikan kecuali hapuskan GST. Apa yang Datuk Seri Najib bagi sebelum ini, satu persatu ditarik balik. Betul tak betul tuan-tuan? Dulu kita lihat, mula-mula BRIM kita bagi RM500, kita naikkan menjadi RM650. Kita hentikan subsidi kepada petrol dan diesel, naik jadi RM950. Kemudian jadi RM1,200 BRIM. Kalau kita menang 2018, kita naik menjadi RM2,000. Tapi malangnya tuan-tuan, tak kesampaian. Tapi Alhamdulillah, kita baru letak Perdana Menteri daripada UMNO. Walaupun kerajaan campuran, belum lagi kerajaan solid UMNO. Kita berjaya naikkan BRIM ataupun dikenali sebagai bantuan BKM kepada RM2,000 balik. Alhamdulillah. Cuba bayangkan kalau selepas ini tuan-tuan, kerajaan Barisan Nasional kembali memerintah. Banyak benda yang sebelum ini Datuk Seri Najib bagi, kita boleh kembalikan kepada rakyat. Klinik rakyat yang telah dihapuskan oleh mereka, kita boleh hidupkan balik. Kedai rakyat Satu Malaysia, kita boleh hidupkan balik. Bantuan-bantuan yang sebelum ini dipotong, bantuan awal persekolahan, kalau dulu kita bagi RM100 setiap anak, betul tak betul? Menang ni tuan-tuan, tahun depan setiap anak akan dapat RM150. Kita lihat saudara, sebelum ini kita ada bantuan derma siswa, kita ada bantuan kad siswa, kita ada bantuan macam-macam jenis bantuan. Sama ada bantuan untuk nelayan dari segi enjin motorbot, dari segi motorbot yang diberikan melalui program Satu Azam, subsidi diesel untuk nelayan. Nelayan pergi memancing ikan, dapat ikan tak nak bawa balik, kita bagi pula subsidi mendaratkan ikan supaya mereka bawa balik juga ikan tu. Saudara, penoreh getah bulan 11, 12, bulan 1 musim tengkujuh tak boleh pergi menoreh, kita bagi subsidi musim tengkujuh 200. Kemudian
pesawah padi pula bising. Dia kata, Datuk Seri, kita tanam, lepas tu kita kena tunggu 3 bulan baru boleh dapat hasil. Kalau peneroris getah dapat, kenapa kita tak dapat? Datuk Najib pun bagi, tuan-tuan. Bagi 200, 200, 200. Macam-macam, tuan-tuan, yang dibantu zaman Datuk Seri Najib. Tapi nak buat macam mana? Bila datang Pakatan Harapan 2018, mereka janjikan bulan dan bintang. Mereka janji nak hapuskan hutang-hutang lapuk peneroka Felda. Ingat lagi tak, tuan-tuan? Ada dihapuskan. Malam tadi saya di Felda Tenggaruh, tuan-tuan. Mereka beritahu tak ada pun dihapuskan. Saudara, ini realiti apa yang berlaku. Ramai yang tertipu. Mereka mengundi Pakatan Harapan dengan harapan mereka akan mendapat kerajaan yang lebih baik. Mereka ingat mereka boleh dapat kerajaan yang bersih. Rupa-rupanya, tuan-tuan, mereka lagi parah. Syarikat-syarikat yang dulu dapat projek di bawah Kerajaan Barisan Nasional, mereka dipanggil oleh orang tertentu daripada DAP nak teruskan projek ini. Sekurang-kurangnya 10% diminta, tuan-tuan. Itu sebab ada 33 laporan SPRM ke atas Tony Phua dan juga ke atas Lim Guan Eng. Sehingga akhirnya, tuan-tuan, Lim Guan Eng juga digugurkan daripada jawatan Setiausaha Agung DAP dan digantikan dengan Anthony Loh. Tuan-tuan, orang macam Tony Phua langsung, tuan-tuan, tak dicalonkan sebagai calon pilihan raya DAP kali ini. Saudara, ini semua sudah berlaku di hadapan mata kita. Kalau kita lihat Datuk Seri Najib tahun 2009 bila dia ambil alih, kita lihat bila dia tukar, tuan-tuan. Masa tu, saudara, saya masih ingat lagi, kita punya kadar defisit negara kita lebih kurang 6.7%. Sebelum kita jatuh, tuan-tuan, Datuk Seri Najib berjaya turunkan kadar defisit negara sehingga 2.83%, tuan-tuan, lebih kurang. Tapi malangnya bila Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan, kadar defisit tahun 2018 naik kepada 4% lebih, tuan-tuan. Saudara yang saya kasih sekalian, ramai orang mengharapkan perubahan boleh berlaku balik. Tetapi kalau setakat mengharapkan ekonomi kita pulih, kalau tuan-tuan mengharapkan lagi daripada Pakatan Harapan yang akan memulihkannya, saya cakap terus terang, sampai mati pun tuan-tuan tak akan melihat kejayaan dapat dikecapi oleh negara ini. Hari ini, walaupun ramai dah rasa serik dikencing pada tahun 2018 oleh Pakatan Harapan, tapi yang menyedihkan, tuan-tuan, hari ini masih lagi dengar ada suara-suara kata, dulu kita dah bagi peluang kepada Pakatan Harapan, mereka tak tunaikan janji sebab masa tu Perdana Menterinya ialah Tun Dr. Mahathir. Tapi hari ini pengurusi Pakatan Harapan ialah Anwar Ibrahim. Anwar belum pernah menjadi Perdana Menteri. Jadi kenapa kita tak bagi peluang kepada Anwar Ibrahim? Tuan-tuan, walaupun Anwar tak pernah jadi Perdana Menteri, masa Mahathir menjadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, bini siapa, tuan-tuan? Bini siapa? Bini dia. Betul tak? Takkan dia sebagai suami kepada Wan Azizah tidak boleh desak supaya Mahathir melaksanakan tanggungjawab dia, janji dia, apa yang telah dia lontarkan sebelum pilihan raya 2018. Dia boleh cakap ke tak boleh, tuan-tuan? Boleh. Tapi dia tak cakap. Bila Mahathir melakukan salah guna kuasa, bila Mahathir mendera orang-orang UMNO, bila Mahathir, tuan-tuan, melakukan penawaan terpilih, bila ada kuasa, tuan-tuan, Pakatan Harapan mengamalkan dasar apa dia? Dakwa lawan, lepaskan kawan. Lebih kurang berbelas orang kawan-kawan dia, Sibar Rasa Rasya, Eric Paulsen, Hasan Karim, Tien Chua, Rafizi Ramli, ramai lagi, tuan-tuan, termasuklah Pang Likun, termasuklah Lim Guan Eng, semua dibebaskan daripada pertuduhan di mahkamah. Yang jelas ada kes pun macam Azmin Ali dibebaskan. Yang jelas ada kes macam Syed Saddiq dibebaskan. Saudara, ramai lagi orang macam Dr. Xavier Jayakumar yang
kroninya ditangkap dengan duit berjuta ringgit, mereka dibebaskan, saudara. Tapi bila pemimpin UMNO pun ada dua jenis. Ada yang sanggup bersekongkol dengan Mahathir. Ada yang awal-awal lagi 16 orang dah lompat pergi bersatu. Bila dia lompat pergi bersatu, contohnya macam Mas Emiati di Melaka ni, macam Mustafa Muhammad, nama dia ada senarai orang yang menerima duit 1MDB kononnya. Tetapi bila dia lompat pergi bersatu, tiba-tiba dalam senarai itu dah tak ada nama dia. Adil tak adil, tuan-tuan? Tak adil. Kita lihat saja presiden kita. Presiden kita, tuan-tuan, menerima dana politik. Mana ada undang-undang kata ahli politik tak boleh terima dana politik? Tak ada. Ahli politik baik, parti politik baik, kita boleh terima dana politik. Bila Dato' Zahid terima duit daripada UKSB sumbangan, saudara, bila dia terima duit ini, dia dituduh terima rasuah. Tapi Allah Ta'ala tu maha berkuasa, tuan-tuan. Bila jalan kes ini, saksi pendakwaan yang mengatakan dia bagi duit pada Dato' Zahid, ditanya, selain Dato' Zahid, siapa lagi yang kamu bagi duit? Maka orang ni pun namanya David Tan, dia menceritakan, selain Dato' Zahid, saya juga ada bagi duit kepada Tun Dr. Mahathir melalui Tan Sri Rahmat. Tan Sri Rahmat ni, saudara, ialah suami kepada anak saudara Tun Mahathir, iaitu Yasmin. Berapa banyak? 2.6 million. Dia duduk ratib Dato' Najib 2.6. Rupa-rupanya dia pun dapat 2.6, tuan-tuan. Saudara, siapa lagi yang terima? Mereka mengatakan Muhyiddin Yassin. Siapa lagi yang terima? Mereka mengatakan Syafiq Abdal. Siapa lagi? Ramai lagi, tuan-tuan, yang menerima duit daripada UKSB. Tetapi bezanya, tuan-tuan, bila Dato' Zahid terima duit daripada UKSB, dia didakwa, bukan sikit, 40 pertuduhan. 40 pertuduhan. Jadi hakim tanya, kenapa yang lain tidak didakwa? DPP tak boleh jawab. Bila ditanya kepada pegawai penyiasat, pegawai SPRM, dia kata, saya diarahkan hanya untuk menyiasat Dato' Zahid. Yang untuk orang-orang lain ni, orang lain yang menyiasat. Jadi persoalannya, kenapa Dato' Zahid saja yang didakwa? Ini pun hakim boleh nampak, tuan-tuan, bahawa berlakunya pendakwaan yang bermotifkan politik, pendakwaan berniat jahat, dan pendakwaan yang terpilih. Maka hakim memutuskan, tuan-tuan, Dato' Zahid dibebaskan daripada 40 pertuduhan ini. Saudara, ini Allah Ta'ala punya kuasa, tuan-tuan. Cuma kita mengharapkan Dato' Najib pula, insya-Allah satu hari nanti, bila kita tukar kerajaan, tuan-tuan, kita pastikan, bila kita tukar kerajaan, kita nak pastikan bahawa pertamanya ketua hakim negara mestilah orang yang betul-betul adil, telus, tidak ada political inclination. Betul tak betul? Kita nak orang yang betul-betul bebas. Peguam negara pun kita nak orang yang boleh berlaku adil. Ketua polis negara pun kita tak nak macam Pakatan Harapan, orang Mahathir dah pencen, dah tanam sayur 2 tahun, tiba-tiba diangkat balik menjadi IGP. Kita tak nak benda ni berlaku. Kita pun tak nak ikut zaman Pakatan Harapan. Seorang ahli majlis pimpinan tertinggi keadilan diambil jadi ketua Pesuruhjaya SPRM. Apa jadi? Orang-orang dia punya kes semua gugur, tuan-tuan. Yang mana yang tak menyokong Mahathir, macam Dato' Zahid, peringkat awal hanya Dato' Najib yang kena dakwa. Tetapi kenapa tiba-tiba Dato' Zahid yang didakwa, tuan-tuan? Sebab bila Mahathir panggil dia, Mahathir kata, Zahid, saya mahu awak bubarkan UMNO, masuk bersatu. Dia kata, Tun, takkan ular lidi nak makan ular sawut. Parti kecil nak telan parti besar, tuan-tuan. Mana masuk akal, betul tak betul? Dia kata tak boleh, Tun, banjir kubur saya nanti. Tun kata kenapa pula banjir? Yelah, ahli UMNO ada 3.7 juta. Kalau saya bubarkan UMNO, ahli-ahli UMNO ni nanti bila saya mati, mereka akan kencing di kuburan saya. Tuan-tuan,
Tak sampai 10 hari tuan-tuan, bila Tun Dr. Mahathir mengarahkan Zahid untuk membubarkan UMNO, Datuk Zahid tak nak bubar, maka dia telah menerima bukan 40 tetapi 87 pertuduhan tuan-tuan. Pertuduhan sekarang ni ada lagi 47. Ini pun saya rasa insya-Allah tuan-tuan boleh menang. Sebab apa? Sebab orang yang menganiaya dia, orang yang membuat kesilapan, iaitu seorang pegawai dia nama Major Mazlina, dia dituduh tuan-tuan kerana dia ada 2 keping cek. Satu cek Yayasan Akal Budi, satu cek lagi cek peribadi dia. Kalau kontraktor buat kerja untuk Yayasan Akal Budi, sepatutnya Major Mazlina bayar pakai cek yayasan. Kalau untuk bayar kredit kad, bayar bil elektrik, bayar tu, bayar ni, sepatutnya Major Mazlina ni tuan-tuan pakai cek peribadi Datuk Zahid. Tapi malangnya Major Mazlina guna cek yayasan, dia bayar kredit kad isteri Datuk Zahid. Lepas tu dia guna tanda tangan, bukan Datuk Zahid tanda tangan, dia guna tanda tangan chop. Chop tu, dia tanda tangan tu, dia scan, dia buat chop. Biasa digunakan kalau Datuk Zahid sign sijil. Takkan Datuk Zahid sign beribu-ribu sijil, betul tak? So pakai chop. Kad raya contohnya, kad raya takkan nak sign kad raya tu banyak-banyak, pakai chop. So chop ini tuan-tuan digunakan untuk bayar kredit kad. Itu sebab Datuk Zahid didakwa sampai 47 pertuduhan tuan-tuan. Itu sebab saya yakin tuan-tuan, kalau Major Mazlina pun dah mengaku di dalam mahkamah dia memang melakukan kesilapan ni, dan saksi-saksi dah banyak memberi keterangan, mereka mengakui bahawa Major Mazlina ni memang cuai dan banyak kali tak mengikut arahan, sehingga akhirnya tuan-tuan, duit yang dijaga oleh Major Mazlina, duit Yayasan Akal Budi ni diletakkan di bawah penjagaan Louis & Co. Ini berlaku sebelum perkara menjadi kecoh tuan-tuan, sebelum berlakunya report polis dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dalam erti kata lain, bila Pakatan Harapan memerintah, rule of law bertukar menjadi law of the jungle. Bertukar menjadi law of the jungle. Itu sebabnya tuan-tuan, kita perlu buat pilihan raya kecil, kita perlu buat pilihan raya umum ini sekarang. Kerana bila kita buat pilihan raya umum ini, kita boleh memastikan bukan hanya kita punya masalah jangka panjang, kita boleh plan untuk selesaikan, tetapi masalah jangka pendek juga kita boleh selesaikan. Saya nak beritahu tuan-tuan, dalam jangka terdekat ini kita kena berhadapan dengan 2 masalah besar. Masalah yang pertama ialah masalah banjir yang bakal melanda negara ini. Kita perlu strong team. Kita kena ada sebuah kerajaan yang bukan terdiri daripada musuh-musuh politik yang berpakat. Pakatan Harapan buat satu kesilapan besar bila mana mereka berkuasa tuan-tuan. Mereka melantik parti politik yang hanya menang 13 kursi menjadi kerajaan tuan-tuan. Itu sebab kerja mereka tak lain tak bukan, mereka cuba tuan-tuan untuk menarik mereka cuba untuk menarik ahli parlimen Barisan Nasional untuk menyertai parti mereka, supaya jumlah parti mereka, ahli parlimen mereka menjadi lebih besar, dan kursi Perdana Menteri tak perlu diserahkan pada Anwar Ibrahim. Ini berlaku tuan-tuan. Bila kita bentuk kerajaan dengan PPBM dan PAS, perkara yang sama berlaku. Walaupun kita dalam satu pasukan kita dibuli, walaupun kita dalam satu pasukan tuan-tuan kita ditikam belakang oleh PPBM. Itu sebab tuan-tuan, formula terbaik untuk memastikan kita ada sebuah kerajaan yang stabil, kerajaan yang kuat, kerajaan yang kukuh, kita kena pastikan sesedara, kita kena letak Barisan Nasional kembali memerintah secara bersendirian, bukan berkongsi kuasa dengan musuh-musuh politik. Kalau kongsi kuasa dengan musuh politik ni tuan-tuan, sesedara dia umpama tidur satu bantal, mimpi lain-lain. Tetap akan berpecah seperti mana Pakatan Harapan berpecah, tetap akan berpecah seperti mana Kerajaan Perikatan Nasional
menikam satu sama lain ketika mereka bersama, tuan-tuan. Kena kembalikan kepada Barisan Nasional. Bila kita dapat kembalikan kepada Barisan Nasional, kita boleh berhadapan dengan masalah banjir yang akan menghadapi negara ini. Dan tahun depan, tuan-tuan, keadaan akan menjadi parah. Kesan daripada perang di antara Rusia dan Ukraine akan menjadi lebih teruk. Bukan hanya harga petrol, diesel akan naik, harga gandum akan naik, banyak barang-barang keperluan asas akan naik. Hari ini di negara-negara luar, tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, sudah ada cantuan petrol. Malaysia ni, tuan-tuan, pergi isi minyak masih lagi boleh dapat petrol, betul tak? Tetapi di tempat lain, saudara, termasuk di UK, mereka sudah berhadapan dengan masalah ini. Masalah kekurangan bekalan makanan tahun depan akan menjadi semakin parah, tuan-tuan. Menjelang bulan 7 tahun depan akan berlaku apa yang dipanggil sebagai stagnant inflation ataupun stagflation. Harga barang melambung tinggi. Jadi siapa yang ada duit hari ini, simpanlah baik-baik. Ada peluang nak menceburi industri pertanian, kerana selepas ini, tuan-tuan, siapa yang ada makanan, mereka lah yang akan menjadi kaya raya, tuan-tuan. Saudara, kita perlukan sebuah pasukan yang kuat. Kerana bila kita ada sebuah pasukan yang kuat, baru orang tahu bahawa kita ada kerajaan yang stabil, kerajaan yang tidak akan bertukar kuasa macam kita tahun 2018 undi sekali 3 Perdana Menteri bertukar. Kita nak pastikan pelabur yakin kali ini 19 hari bulan, bila tuan-tuan mengundi, 5 tahun akan datang baru kita tukar kerajaan lagi. Sebab kalau mereka yakin Malaysia sudah ada kerajaan yang stabil, apa akan berlaku? Mereka akan masuk melabur di dalam negara kita. Bila mereka masuk melabur dalam negara kita, beli saham di Bursa Saham Kuala Lumpur, dia buka kilang, dia melabur itu, melabur ini. Boleh tak dia melabur pakai mata wang sterling pound? Tak boleh, tuan-tuan. Boleh tak dia bawa US dollar, dia belanja pakai US dollar? Tak boleh, tuan-tuan. Boleh tak mereka bawa pakai wang rupiah atau pakai wang riyad? Boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Mereka kena tukar pakai duit Malaysia. Bila mereka beli duit Malaysia, permintaan untuk duit Malaysia akan naik. Bila permintaan untuk duit Malaysia akan naik, tuan-tuan, nilai duit Malaysia akan naik. Bila nilai duit Malaysia akan naik, kalau dulu barang kita import mahal, lepas ini barang kita import murah. Kalau dulu barang tempatan yang kita beli, ada di antaranya sudah jadi mahal. Sebab apa? Contohnya nak buat satu barang ni, saudara, dalam tu ada 10 jenis barang, 10 ingredient. Daripada 10 ni, 7 barang memang tempatan, tetapi 3 ni kena import juga. Bila ada barang import tu dicampur, baru barang tu lengkap. Barang-barang ini juga bila jatuh ringgit Malaysia, tuan-tuan, barang ni juga naik harga. Betul tak betul, tuan-tuan? Saya tanya dengan tuan-tuan, ayam kita import ke kita beli ayam tempatan? Kita beli ayam tempatan. Tetapi tuan-tuan, dedak nak bagi ayam makan tu, kita beli dalam negara ke kita import daripada luar? Kita import. Bila harga barang import mahal, maka harga ayam pun mahal. Ini kita kena faham. Jadi tuan-tuan, bila kita ada kerajaan yang stabil, harga barang akan menjadi lebih murah. Bila kita ada kilang-kilang yang baru dibuka dalam negara ini, kita akan wujudkan peluang pekerjaan. Bila toke-toke daripada luar negara masuk, bina kilang-kilang, bina shopping kompleks, bina itu, bina ini, melabur buat bisnes itu, melabur buat bisnes ini, seperti mana yang berlaku di Melaka. Kita lihat mencurah-curah foreign direct investment daripada luar. Kita lihat bila Johor menang 2/3, mencurah-curah, tuan-tuan, daripada tempat keempat. Dulu Johor nombor 1 di bawah Barisan Nasional, foreign direct investment terbanyak. Bila datang Kerajaan Pakatan Harapan, jatuh jadi nombor 4. Baru beberapa bulan menang daripada bulan 3 itu hari, Johor dah kembali menjadi nombor 1 foreign direct investment paling tinggi. Itulah bakal berlaku di dalam negara ni kalau BN kembali memerintah, tuan-tuan. Kita perlu pastikan, kita nak macam mana Datuk Seri Najib
membawa negara ini menjadi negara, tuan-tuan, pertumbuhan ekonomi nombor 3 paling bagus pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017. Orang kata kita nak bankrupt, tapi orang yang pakai otak, dia boleh tahu. Kalau buka website bank negara, kalau tak nak percaya bank negara, boleh buka website World Bank. Mereka akan tahu pertumbuhan ekonomi dunia paling baik 2017 sebelum kita kalah ialah Filipina. Nombor 2 Filipina 6.9%. Nombor 2 tuan-tuan siapa dia? Nombor 2 China 6.7%. Nombor 3 Malaysia 5.9%. Dan zaman BN, terutamanya zaman Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, 3 kali tuan-tuan kita kalahkan pertumbuhan ekonomi Singapura, tuan-tuan. 3 kali. Hari ini amat memalukan kita. Hari ini bukan hanya kita tak ada daya saing nak lawan Singapura, dengan Indonesia pun kita ditinggal jauh, tuan-tuan. Malu. Dulu orang Indonesia datang kerja kat Malaysia, betul tak betul, tuan-tuan? Hari ini, tuan-tuan, orang yang dulu buat kontrak kat Malaysia balik pergi ke Indonesia. Sebab apa dia balik pergi ke Indonesia? Tuan-tuan tahu tak bila berlaku pandemik COVID-19, apa yang Jokowi buat? Jokowi saudara, dia telah hapuskan gaji minimum. Bila dia hapuskan gaji minimum, rakyat dia fikir, oh matilah lepas ni, kita punya gaji kecil. Karyawan-karyawan di Indonesia buat demonstrasi, buat bantahan berjuta, turun di jalan raya, tuan-tuan. Hari ini saya nak beritahu kepada rakyat Malaysia bahawa pekerja-pekerja, kuli-kuli, tenaga kerja Indonesia yang dulu bekerja cari makan di Malaysia, mereka balik pergi bekerja di Indonesia hari ini. Walaupun gaji minimum ada, sudah tidak ada. Maknanya apa? Maknanya, tuan-tuan, orang yang datang melabur di Indonesia, mereka walaupun tidak ada gaji minimum, nak pastikan mereka ada skill workers, nak pastikan mereka ada pekerja yang mahir, mereka bayar gaji yang tinggi kepada orang Indonesia, lebih tinggi daripada gaji yang kita berikan kepada pekerja Indonesia, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya takut kalau tuan-tuan silap memangkah pada 19 hari bulan ini, tuan-tuan. Jangan terkejut kalau satu hari nanti masalah Indonesia ialah kebanjiran tenaga kerja Malaysia di Indonesia. Tak mustahil benda ni berlaku, tuan-tuan. Kita dah pernah, saudara, pilih kerajaan Pakatan Harapan, akibat dia bursa saham Kuala Lumpur jatuh, mata wang kita jatuh, kadar defisit meningkat, kadar hutang negara meningkat, kadar kebersaingan kita dari segi sudut ekonomi hancur. Kita punya indeks prestasi rasuah pun jatuh. Macam-macam, tuan-tuan. Kalau kita sekali lagi salah memangkah pada 19 hari bulan ni dan pada 15 hari bulan untuk pengundi-pengundi awal, tuan-tuan, saya takut, tuan-tuan, keadaan negara ini akan menjadi semakin parah. Itu sebabnya, saudara, apa jadi sekalipun, mulai malam ni kita kena pastikan kita kena kempen kepada isteri-isteri kita. Kalau ada yang lebih daripada satu isteri, kita kena pastikan kita kena kempen kepada anak-anak kita. Pastikan kedua ibu bapa kita, pastikan jiran tetangga kita. Kita pastikan 19 hari bulan ini mereka akan turun mengundi untuk mengundi Barisan Nasional. Boleh? Boleh tak boleh? Malam ni saya minta, kita kalah, kita tewas di TikTok. Facebook mungkin kita boleh lawan mereka, tuan-tuan, tapi di TikTok kita dah tertinggal banyak. Saya minta sesiapa yang rakam, tolong potong video kita pada malam ni, pendek-pendekkan. Ambil ucapan Dato' Ali sikit, ambil ucapan tadi Dato' apa? Lim Ban Hong. Bagus ucapan dia tadi. Ambil, masukkan dalam TikTok, masukkan dalam YouTube. Kerana orang muda kebanyakannya mereka ni tak boleh dengar ucapan panjang macam saya buat ni, tuan-tuan. Mereka suka dengar yang pendek-pendek. Kita kena start lawan, tuan-tuan. Kita ada 2 minggu. 2 minggu sangat singkat. 2 minggu sangat singkat.
Tetapi percayalah tuan-tuan, yang penting sekali kita kena ingat bahawa perjuangan kita ini adalah perjuangan yang diredai oleh Allah SWT. Kerana perjuangan kita ini ialah untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, untuk memastikan bumi Malaysia ini kembali menjadi sebuah bumi yang boleh dihidupi oleh orang Melayu, orang India, orang Cina, kadazan, dusun, masyarakat berbilang kaum dalam negara ini. Dan kita akan kembalikan negara ini menjadi sebuah negara yang makmur. Boleh? Boleh kita pastikan kita menang di Tangga Batu, boleh? Kalau itulah pandangan tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan tidak ada apa yang mustahil. InsyaAllah kita akan tabarkan Datuk Lim Ban Hong sebagai ahli Parlimen Tangga Batu yang baru pada 19 hari bulan November ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup barisan! Majelis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Luqman Nur Adam yang telah memberi banyak input kepada kita. Jadi jangan